Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita teruskan dengan selawat seperti biasa dalam majlis zikir, doa dan salat dan tazkirah di Sekabut. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryaqil ayat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryaqil ayat wa biftahil ya sari sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryaqil ayat wa alil abrar wa ashabil akhyar ajaban li'alillah wa iqali. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryaqil ayat. Pada malam ini kita akan cuba mengupas persoalan pembahagian kekayaan yang adil dan saksama. Bila bincang ekonomi insani atau manusiawi, orang harus adalah untuk menekankan kepentingan ekonomi itu menjurus kepada kepentingan rakyat. Kalau tidak, ia berakhir dengan pembolotan kekayaan oleh segelintir. Saya akan mulakan dengan membaca ayat Al-Quran dari surah Al-Hasyr ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walizil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang bermaksud, apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya dari harta penduduk kota tanpa berperang, maka adalah ia untuk Allah, Rasulnya, kerabatnya Rasulullah, anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta para musafir. Yang demikian, supaya harta itu tidak berlegar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu sahaja. Dan apa jua yang perintahkan oleh Rasulullah kepada kamu, maka lakukanlah. Dan apa jua yang dilarangnya, maka jauhilah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksanya. Jadi intisari yang dikupas oleh para mufassir adalah tentang perjanjian. Maka perjanjian mestilah dimeterai, ditunaikan dan jangan mengkhianati. Apa juga perjanjian dibuat. Keduanya tentang peranan kaum munafik yang kerjanya adalah untuk memfitnah, melaga-laga, memporak-perandakan masyarakat Islam. Dan yang ditekankan istimewa dalam ayat ini adalah
pembahagian harta yang adil dan saksama. Walaupun di sini ditekankan kepada Rasul supaya pembahagiannya lebih terkawal dan lebih adil, kerana sosok Rasulullah itu bukan orang yang mengumpul kekayaan untuk peribadi dan sanak saudaranya. Maka sebab itu dalam beberapa kupasan ditekankan tentang keperluan ekonomi yang jauh berbeda daripada apa yang kita saksikan sekarang. Ya. Kita lihat umpamanya kupasan Al-Qurtubi, ya, dalam tafsirnya, terutama tentang kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, ya. Kerana zaman jahiliyah kekayaan terkumpul daripada golongan atasan, ya, ningrat, korporat dan aristokrat, maknanya kalau istilah sekarang lah, ya. Jadi kumpulan bawah itu dianggap separa hamba abdi. Jadi ada dua kelas yang ketara. Dan terkait dengan hal ini juga, hukum begitu juga. Yang kaya buat jenayah, rompakan, penindasan, kemungkaran, dilepaskan. Yang miskin, tertekan, terpenjara, atau terhukum. Sebab itu, kata Al-Qurtubi, zaman jahiliyah apabila memperoleh sesuatu harta, ia akan menjadi makanan dan habuan kalangan pembesar, membahagi di antara mereka sahaja. Jadi mereka mendapat suku yang di atas, suku yang lain itu untuk semua yang lain. Maknanya suku untuk 20 orang, suku yang lain itu, sebahagian kecil itu dibahagi kepada semua. Yang ini peringatan oleh Al-Qurtubi tentang sistem jahiliyah. Cirinya itu kadang-kadang ada jangkitannya sekarang. Ini yang harus kita fikirkan. Ciri yang ada, kebobrokan, kerusakan, pengumpulan harta oleh kelompok kecil di zaman jahiliyah itu, sistem itu nampak berterusan. Apa kata Al-Qaradawi? Hikmah yang ditentukan dalam sistem yang disebut dalam Al-Quran itu adalah supaya tidak ada kepentingan pengumpulan kekayaan atau monopoli kekayaan. Dan supaya wang kekayaan tidak diedarkan di kalangan kelas orang kaya sahaja. Dalam keadaan senang, mereka kaut keuntungan berbilion-bilion ringgit. Dalam keadaan susah, bail out, nak bantu syarikat kaya dulu. Ini yang disebut oleh Al-Qaradawi. Ibn Kathir yang tafsir yang dianggap tradisional, klasik, tetapi penting ditekankan di sini bahawa menurut Ibn Kathir, peringatan supaya dalam kalangan yang kaya tidak rakus memiliki harta untuk syahwat mereka, sedang mereka lupakan sama sekali nasib orang-orang miskin di sisi mereka. Sudah, kalau kita lihat hal yang sedemikian jelas. Tapi ini teorinya, dalam tazkirah, kelas agama, banyak kita dengar ini, ya. Tetapi dalam amalannya kadang-kadang terlupa. Turun je mimbar, apa yang diucapkan di mimbar tadi oleh orang yang sama, kadang-kadang lintang pukang jadinya, kerana bila dia dapat habuan, dia lupa tentang prinsip yang sangat mendasari sistem ekonomi manusiawi atau insani dalam Islam itu. Sudah ingat almarhum Syekh Saleh Kamil, pengasas Dalah Barakah dan Bank Islam Barakah yang terkenal di dunia, di antara terbesar, ya, di dunia, di beberapa negara Arab, di Turki, di Jordan. Saya tahu kerana beliau ambil saya sebagai penasihat dan juga ahli pemegang amanah bank itu selama agak lama. Jadi beliau ini adalah sahabat dan meninggal dunia bulan lalu. Tetapi seminggu sebelum itu beliau berbicara panjang tentang masa depan ekonomi Islam dan perbankan Islam. Sudah bayangkan, pengasas bank terbesar menegur pelaksanaan bank Islam.
seperti mana dia pernah dikupas oleh Najatullah Siddiqui, ekonom atau pakar ekonomi yang banyak menulis tentang ekonomi Islam, tapi sekarang menegur kerana sistem ekonomi Islam itu selain daripada tidak ada riba atau halal, tidak memenuhi maqasid syariah, iaitu keadilan, kesamarataan, membantu petani, memastikan adanya keadilan. Jadi Syekh Saleh Kamil umpamanya menulis sebelum itu kerana beliau menjadi presiden kepada Majlis Bank-Bank Islam dan Institut Keuangan Sedunia. Jadi dia bincang dengan saya, minta saya kemukakan satu draft surat yang kemudian beliau siapkan dan tulis kepada Gubernur Bank Negara Malaysia, yang menekankan kepentingan kita memikir semula tentang peranan bank, terutama bank Islam. Yang ditekankan oleh Syekh Saleh ini yang saya ingat ialah, dan ditekankan terkesan sekali kerana seminggu sebelum dia meninggal dunia, bicara panjang bulan Ramadan tentang perlu, dia kata mintalah Anwar bersama kita rangka masa depan bank supaya tidak seperti bank Islam yang ada. Mesti nampak lebih berwibawa, lebih prihatin, dan lebih banyak membantu keperluan umat daripada hanya memikirkan soal berapa peratus keuntungan tiap tahun dan kepentingan bagi eksekutif umpamanya. Menarik kerana Syekh Saleh ini seperti kalau saya tahu adalah di antara tokoh terkemuka bank Islam di dunia selama beberapa puluhan tahun yang lalu. Jadi dan ini ada kaitannya dengan apa yang saya mau bicarakan selepas ini tentang pengalaman kita krisis ekonomi. Tapi sebelum itu, mari kita rumuskan dengan apa yang pernah diungkapkan dengan begitu indah dalam bahasa Arab murni asalnya, kita terjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Khalifah keempat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an kepada seorang yang bernama Malik bin Al-Haris An-Nakhai Al-Madhisi, yang kita kenal, agak terkenal sebagai Malik Ashtar, yang dilantik sebagai Gubernur Mesir. Apa kata Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali, kerana pokoknya apa? Mengingatkan bahawa kekayaan dan negara itu bukan untuk segelompok kecil. Betul dia bagi kita sedikit-sedikit, semua senang, tetapi kekayaan besar itu dibolot. Allowance mereka, kepentingan mereka, share mereka, balak mereka, kontrak mereka, komisen mereka, itu banyak sekali. Ini diperingatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Apa katanya? Saya ambil rumusan. Kalau dapat kita bacakan sepenuhnya. Saya masih ingat di antara tugas pertama saya selaku Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada tahun 1982, saya edarkan surat ini kepada semua pegawai-pegawai kerajaan dalam terjemahan, maksudnya terjemahan bahasa Inggeris oleh Profesor Dr. Syed Hussein Nasr. Ingatlah bahawa kelompok kecil yang menikmati kemewahan itu tidak akan menolong kamu dalam krisis. Mereka akan cuba menghalang tertegaknya keadilan. Mereka akan meminta lebih daripada sepatutnya dan tidak akan menghargai bantuan yang diberikan. Mereka akan cemas menghadapi kemelut. Sesungguhnya rakyat marhainlah yang akan menjadi tonggak kekuatan negara dan agama. Mereka lah yang akan melindungi negara daripada musuh. Oleh itu, hendaklah kamu senantiasa bersama mereka dan cakna mengenal kebajikan mereka. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Indah ungkapan dan mengesankan kepada jiwa dan hati nurani kita. Seorang pemimpin yang memikirkan dan mengingatkan gubernurnya, jangan kamu khianati amanah untuk menjaga kepentingan rakyat, kerana gubernur itu seperti Perdana Menteri atau pembesar mesti dikelilingi oleh orang-orang yang berkepentingan dan kaya. Orang di pelosok,
di pedalaman itu jauh dari mereka. Ini muncul tokoh seperti Sayyidina Ali untuk memperingatkan. Saudara, semalam saya edarkan satu kenyataan panjang, bukan satu, sebenarnya rencana. Semasa saya mengajar di University Georgetown, saya diundang ke University Harvard untuk menyampaikan ucapan mengenai krisis atau kemelut kewangan negara 97-98, kerana pada ketika itu saya Menteri Kewangan sebelum dibungkam ke Sungai Buloh. Baik, selepas keluar, saya diundang oleh Profesor Amartya Sen, ini Nobel Laureate Ekonomi yang terkenal di dunia, Development as Freedom, Argumentative Indian, Identity in Crisis, ada beberapa buku yang lain. Dan Michel Kamdesu yang pernah menjadi ketua pengarah IMF, tabung kewangan sedunia, dan ada ketikanya dituruti oleh Profesor Emma Rothschild, iaitu isteri kepada Amartya Sen. Jadi kami bertiga, dan kemudian ada juga ketika keempat di Bilbao, Spanyol. Itu 2 hari dari pagi sampai malam dianggap conversations, ya, berwacana secara bebas dan segar. Temanya faith, agama dan ekonomi. Tapi dia tak sebut religion, dia sebut faith, maknanya keyakinan dan ekonomi. Dan kita bincanglah termasuk soal krisis pengalaman. Bila saya diminta kupas krisis ekonomi di Malaysia, apa kurangnya dari segi etika, mengapa kegelojohan dan lain-lain berlaku. Kemudian daripada situ kami diundang untuk menyampaikan wacana ini di depan ribuan profesor dan mahasiswa di European University Institute di Florence, Itali. Apa yang saya jelaskan, ya, semasa itu ekonomi berkembang, menarik perhatian dunia. Malah dikatakan Asia ini, termasuk Malaysia, East Asian Economic Miracle. Ya. Asia Timur dari sudut ekonominya menakjubkan. Ya. Jadi semua agak gembira dan tertarik. Kemudian dapat serangan. Ya. Semua kita salahkan. Ada yang salahkan George Soros, ada yang salahkan Institut Kewangan Dunia. Ya, ada kebenaran dalam semua perkara. Tetapi yang saya tekankan, ada juga kelemahan-kelemahan asas kita. Ya. Bahawa sistem ekonomi itu masih memihak kepada kelompok kecil dan kaya. Saya yang menggesa rakan-rakan membaca teks rumusan teks asal itu dalam bahasa Inggeris, diterjemahkan dalam bahasa Melayu, ya. Kerana saya tidak fikir untuk maksud malam ini kita kupas teliti. Tetapi yang saya nak tekankan apa? Bila ada kemelut ekonomi, kita harus ambil peluang perbaiki sistemnya, ya. Umpamanya bank itu banyak kadang-kadang beri pinjaman tanpa pertanggungjawaban, ya. Tapi bila untung, dia untung. Bila rugi, dia pulang kepada kerajaan untuk membantu. Ini masa itu kita guna dana harta, dana modal, dan Profesor Jomo K. Sundaram ada membuat teguran dalam perkara ini. Ya, jadi maknanya bila ada kerugian, masalah, yang pertama yang nak dibantu adalah golongan kaya sekeliling kita. Ini berulang apa yang peringatan yang dibuat oleh Sayyidina Ali yang kita bacakan tadi. Ya. Jadi bila kita bicara soal krisis, ini yang kita bimbangkan. Ya. Tentu beberapa tindakan fiskal dan keuangan monetary yang harus kita ambil. Itu kita perinci kemudian sudah lihat dalam teks, ya. Tetapi yang saya nak tekankan di sini, langkah-langkah itu tidak seperti mana yang diwar-warkan, ya. Kerana masa itu saya di penjara, saya tak mungkin jawab, ya. Sebab itu selepas keluar orang tanya berdasarkan fakta, iaitu kita telah memilih untuk ikut Anwar. Masalah dia sebab apa? Dia ikut IMF. Sebelum itu memang saya pengurusikan apa yang disebut Jawatankuasa Pembangunan Bank Dunia dan IMF. Itu satu penghormatan tertinggi, ya, yang diberikan kepada negara bila saya pengurusikan. Tetapi sehingga akhir, 1 sen
wang IMF pun kita tak gunakan kerana kita masih punyai asas fundamental yang lebih kurang baik kerana kadar pertumbuhan sebelum itu dan defisit yang jauh kurang daripada tahun-tahun sebelumnya ataupun tahun-tahun selepasnya. Ini yang saya nak tekankan tentang peringatannya yang sudah boleh baca dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Ini hanya beberapa halaman ringkasan daripada catatan keseluruhan pandangan saya dan beberapa teguran dan pandangan diberikan oleh sarjana, termasuk beberapa kajian dibuat oleh Universiti Harvard selepas itu. Saya dalam pertemuan di Universiti Harvard itu di host makan tengah hari itu oleh Profesor Amartya Sen, tetapi berikan satu ruang dengan pengkaji-pengkaji, tokoh-tokoh ekonomi, profesor ekonomi untuk berhujah, bertikam lidah juga dengan saya tentang masalah dan cara kita menangani krisis ekonomi ketika itu. Baik. Ada yang membuat tafsiran pelbagai lah. Sekarang saya tengok media, cara dia berkupas untuk laga-lagakan. Saya beri fakta, ya, apa yang berlaku. Ya. Bukan maksud untuk meneruskan pertarungan. Ini baca sepenuhnya rencana itu bukan sahaja rumusan oleh media, dalam media, dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Melayu. Kemudian kita bahas. Baik. Selepas itu saya lihat umpamanya banyak teguran, ya, termasuk dari Datuk Seri Najib sendiri. Ya. Saya terima kasih sebab inilah cara kita wacana. Tak payah maki hamun, kecam gitu begini. Datuk Seri Najib gunakan masa peluang. Kalau gitu siasat soal forex skandal, saya setuju saja. Saya tidak ada masalah, halangan. Boleh siasat. Yang penting saya tak curi 1 sen, saya tak ambil 1 bilion, saya tak ambil tanah balak, saya tak ambil saham. Itu yang penting. Kemudian nak siasat forex ke, nak siasat YMDB, silakan. Tetapi kalau kita tengok rajah yang dibentangkan, kerana Datuk Seri Najib mengatakan bahawa keadaan semasa dia dalam ucapan UMNO, penimbunan UMNO selepas beliau menjadi Perdana Menteri Kewangan, dia menyebut tentang bagaimana dia kendali dengan baik. Tak apa, tengok angka saja. Ya. Umpamanya semasa saya, lebihan, ya, 92 defisit tak sampai 1%. Saya ambil alih, saya tingkatkan lebihan sehingga 2.4%. Baik, lebihan itu pun setelah ada pra-pembayaran. Setelah ada dana modal, dana beberapa dana lain dan juga apa yang disebut 2 bilion contingency fund. Tak apalah itu cara detail. Tapi saya nak sebut di sini, itu soal defisit. Hutang. Tengok hutang negara masa saya tinggalkan, ya, dari sekitar 89 bilion. Ya. Dan tengok pada masa 2011, 456 bilion. Defisit atau pada masa saya tak ada, dia ada lebihan. Pada tahun 2011 defisit 4.8%. Ya, kalau sekarang tak boleh bangkitlah sebab sekarang ekonomi COVID. Tapi saya nak ceritakan apa kaitannya dengan krisis kewangan. Kita tak ambil pengajaran daripada yang lama. Kita tak ikutkan cara ketelusan pentadbiran. Orang anggap ringan. Asalkan dia dapat RM400, tak apalah. Kamu nak rompak-rompak lah. Ya? Dia lupa bahawa kalau kita tak betulkan ini, yang berhutang negara, yang membayar rakyat. Ya? Bukan negara bayar. Ya, negara bayar ini dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan cukai dan beban kepada rakyat. Sebab itulah kita katakan soal nafsu serakah untuk mengumpul kekayaan itu harus dihentikan. Orang yang sama, dia adalah ahli parlimen, dia adalah pengurusi GLC, dan kemudian boleh tak boleh pun tak kira. Jadi yang kitabnya pun dia tertinggal, tazkirah dia pun dah lupa. Ya, akhirnya dapat habuan. Peringatan Quran, peringatan dalam sirah Rasulullah SAW. Tetapi amalannya itu berbeza daripada apa yang diucapkan. Jadi mudah-mudahan dalam pengalaman kita hari ini, dan saya boleh simpulkan hal-hal lain yang dibangkitkan, tetapi memadailah setakat ini dulu. Tapi saya harap
sudah ikuti daripada Facebook Live ini, dan juga bagi yang belum baca teks itu supaya jangan jadi bahan kecelaruan, fitnah dan bergaduh, maki hamun, tak payahlah. Kita baca sama ada teks Inggeris atau terjemahan dalam bahasa Melayu, dan saya akan ulas ya, termasuk kritikan-kritikan daripada rakan-rakan sama ada dari keadilan atau dari parti-parti lain pun tidak apa. Wacana ini harus wacana segar. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.